اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 69, baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 69, baris keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sebesar-besar syafaahnya syafaah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebesar-besar syafaahnya syafaah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah syafaah pada lekas, pada cepat. Syafaah pada lekas, pada cepat hukuman Tuhan di padang mahsyar kelak, yang manusia sangat susah waktu itu. Ialah syafaah pada lekas dan cepat hukuman Tuhan di padang mahsyar kelak, yang manusia sangat susah waktu itu. Ini dipanggil Asy-Syafa'atul Kubra, syafaah besar, ataupun disebut dengan Asy-Syafa'atul Uzma. Fi faslil qada, pada menceraikan hukum. Fi faslil qada, pada menceraikan hukum. Sini dia kata syafaah pada lekas dan cepat hukuman Tuhan di padang mahsyar kelak, yang sangat susah waktu itu. Syafaah besar ni milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaah-syafaah kecil yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bagi syafaah, nabi-nabi lain pun boleh bagi syafaah, orang-orang ulama pun boleh bagi syafaat, orang-orang soleh boleh bagi syafaat, orang yang mati syahid boleh bagi syafaat, kanak-kanak yang mati sebelum baligh pun boleh bagi syafaat. Syafaat ni pertolongan lah. Syafaat ni pertolongan. Kita panggil apa? Sepaat. Beri kat sepaat sikit. Sepaat dia panggil tau. Sepaat ni syafaat. Syafaat ni pertolongan. Syafaah ni pertolongan. Jadi yang kita bicara sekarang ni syafaah yang besar. Lain-lain syafaah banyak lagi lah. Itu dia panggil syafaah yang kecil. Sebelum tu dah kita Pati Paridah membicarakan berkaitan dengan telaga haud Nabi, kolam haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang airnya daripada telaga Kausar di dalam syurga. Telaga haud lain, telaga Kausar lain. Yang mana telaga haud Nabi SAW ini diengkar, ditolak oleh puak-puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah diengkar, ditolak
akan telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana telaga haud Nabi sallallahu ini di manakah letaknya telaga haud Nabi ni? Hak ni kalau kita tak tahu, hak ni tak ada apa pun ni. Ulama berbeza pandangan lah. Satu pandangan telaga haud Nabi sebelum titiang sirat. Satu pandangan telaga haud Nabi selepas titiang sirat sebelum memasuki syurga. Pandangan Imam Qurtubi disokong oleh Imam Sanusi, telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada dua. Sebelum titiang sirat satu telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas titiang sirat satu telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil kolam, kolam Nabi. Tak panggil telaga, dia panggil kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haud tu kolam lah. Kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dah kitab Pati Paridah ni sekalian orang mukmin akan minum. Sekalian orang mukmin. Satu pandangan tidak, yang minum telaga haud Nabi SAW adalah orang mukmin di kalangan ummah Nabi, ataupun orang mukmin di kalangan ummah-ummah yang lain. Mereka minum telaga haud Nabi masing-masing. Mereka minum telaga haud Nabi masing-masing. Kita tak ni, sekalian orang mukmin pada hari kiamat akan minum air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kolam je lah. Satu kolam, tapi semua orang mukmin termasuk ummah-ummah yang lain akan minum kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena cerita ni, kena cerita bab kolam haud Nabi. Haud tu kolam lah. Kalau kolam haud Nabi jadi berulang dah. Jadi berulang lah. Macam kita kata gini lah, malam Lailatul Qadri. Malam bahasa Melayu, Lailah bahasa Arab, jadi berulang. Tak ada apa pun macam sini lah. Kolam haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haud tu kolam dah lah. Kalau sebut kolam haud Nabi, lepas tu dah kita Pati Paridah ni kolam Nabi dia, tak ada sebut haud. Kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak sebut haud. Haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haud tu bahasa Arab, bahasa Melayu kita kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut dengan kolam haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ada benda lah. Tapi kena tekan hak berkaitan dengan kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang kurang dititik beratkan. Hisab, misam, titiang sirat, syurga neraka tu biasa diceritakan. Hak kolam Nabi ni, kolam Nabi SAW ni terkadang kurang diceritakan, kena cerita. Kemudian di mana letak kolam Nabi tu? Tu kalau jahil situ tak ada dosa tu. Ya, kita berpegang ada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Tapi kolam Nabi ni duduknya di padang mahsyar ke selepas meniti tiang sirat. Kita jahil ni, dia tak mudarat apa pun. Tapi kalau kita pandai ceritalah, ada satu pandangan kolam Nabi ni sebelum tiang sirat, satu pandangan selepas tiang sirat, satu pandangan ada dua haud Nabi ni, kolam Nabi, satu sebelum tiang sirat, satu selepas tiang sirat sebelum masuk syurga. Ada tiga pandangan di mana ke tempat kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergi pada syafaat. Syafaat tu bicara berkaitan dengan syafaat yang kecil. Syafaat kecil Nabi SAW, syafaat kecil Nabi-Nabi yang lain, daripada ulama-ulama, syafaat daripada orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dapat bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga. Tapi semua syafaat ni macam minum kolam Nabi lah. Hanya orang yang beriman jua yang dapat minum kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan syafaat. Orang yang beriman sahajalah yang layak dapat syafaat. Syafaat Nabi sallallahu orang beriman. Dan pula akan dapat sekian mukmin syafaat Nabi sallallahu. Mukmin jua. Syafaat Nabi mukmin jua.
Syafaah yang lain sama telah lah. Jadi contoh syafaah orang yang mati syahid, dia tu boleh bagi syafaah memasukkan ke syurga 70 orang ahli keluarga yang mati dalam iman. Kalau tidak mati dalam iman, Nabi pun tidak boleh bagi syafaat. Samalah bicara dengan anak yang mati belum balik, yang disebut sebagai simpanan tu, dapat bagi syafaat di beberapa yang mati dalam iman. Kalau dapat syafaat pertolongan daripada anak yang mati belum balik, itu pergi kepada syafaat yang kecil. Ini pergi kepada dan sebesar-besar syafaatnya syafaat Nabi SAW ialah syafaat pertolongan pada lekah dan cepat hukuman Tuhan di pada masyarakat kelak yang manusia sangat susah waktu itu. Lekah cepat hukuman ni maksudnya gini. Jadi berada di pada masyarakat dalam tempoh yang lama, dan tempoh yang lama di pada masyarakat. Jadi hak manusia yang sangat susah ni orang kafir, orang munafik, orang yang mukmin yang banyak dosa. Hak ni hak susah. Adapun orang yang beriman, setengah pandangan orang yang beriman ni sudah dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala di pada masyarakat. Bayangkan, setengah pan mengatakan orang yang beriman hak dalam syurga tu tetap dah. Hak dalam syurga tu tetap dah. Ada ni. Dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Setengah pandangan di pada masyarakat orang yang beriman sudah dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau atas pandangan orang yang beriman dapat melihat zat Allah di pada masyarakat, nak susah kok mana lagi? Bahkan dalam syurga pun sebesar-besar nikmat adalah melihat akan zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam syurga sebesar-besar nikmat adalah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pada masyarakat sudah dapat melihat zat Allah, nak susah ke mana nikmat dah. Mana manusia yang sangat susah waktu tu orang kafir. Jadi kata syafaat pada lekah dan cepat hukuman ni bukan hukum mana apa ni? Lekah cepat mana apa? Lama duduk pada masyarakat, syafaat Nabi lah, bermulalah hisab. Gitu. Atau panggil apa tu? Panggil lekah cepat hukuman. Maknanya di pada masyarakat ni orang kafir ni keseksaan di pada masyarakat. Tak ada hisab pun lagi ni. Maka syafaat Nabi bermulalah hisab. Itu makna apa tu? Makna lekah cepat hukuman Tuhan di pada masyarakat. Cepat hukuman apa ni? Ke syurga, ke neraka. Gitulah. Jadi orang yang kafir yang dalam keseksaan ni, mereka tak tahan dengan seksaan di masyarakat. Allah Subhanahu wa taala daklah di masyarakat ni matahari dengan kepala 4 jari sahaja. 4 jari sejengkal luar, 4 jari sahaja antara matahari dengan kepala di pada masyarakat. Jadi orang-orang yang fasik orang kafir ni, mereka tak tahan dah. Mereka tak tahan dah. Mereka kira nak tinggal pada masyarakat je. Mereka kira cerita nak tinggal pada masyarakat je, nak keluar daripada masyarakat. Nak keluar dari masyarakat ni nak pergi mana ni? Walau ilan nar, walaupun pergi pada neraka pun tak apa dah. Gitu ada ni. Orang kafir ni dikira masyarakat ni berat daripada barzakh. Berat daripada barzakh. Jadi berat ni, maka ceritalah di hati orang kafir ni. Mana kiralah. Lepas tu nanti ke mana pun tak kiralah. Nanti masuk api neraka, tak kira. Sebab apa? Neraka tak rasa lagi kan? Dia hanya rasa lubang neraka di alam barzakh. Hufatun min hufarinna. Itu baru lubang neraka.
Niat yang sebenar kita kasih lagi. Tapi berat dah lubang kata daripada di balam barzah, berat di masyar, disanggup nak pergi ke neraka. Janji nak tinggal pada masyar sebab sangat susah, sangat berat, sangat seksi. Ini orang kafir. Maka Allah Ta'ala pun ilham kepada orang kafir ni untuk cari Rasul. Sebab Rasul yang menjadi wasitah perantara. Rasul yang jadi wasitah. Rasul yang jadi perantara. Mana mereka pun cari Rasul lah. Biar Rasul minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun mulalah cari Rasul. Mula dari Adam AS, sampailah pada Nabi Isa AS. Masing-masing nafsi. Daripada Nabi Adam AS sampai Nabi Isa AS. Nak jumpa pula seorang Nabi ni 1000 tahun pula. Ada ni. Tapi Nabi-Nabi ni nafsi. Akhirnya barulah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta supaya Nabi ni mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala kira bicara. Maka Nabi SAW pun jawab, ana laha, akulah yang memiliki syafaat yang besar ni. Akulah yang memiliki syafaat yang besar ni. Ummati, ummahku. Kemudian Nabi SAW sujud di bawah arah selama seminggu. Sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala pun memerintahkan, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tu syafa' wasal tu'ta. Wahai Muhammad, angkat oleh kamu akan kepala kamu, minta pertolonganlah oleh kamu, nescaya kamu akan diberi pertolongan, dan mohon minta oleh kamu, saya akan dikurniakan. Nabi pun mohon supaya dibicarakan. Ini dipanggil syafaat besar. Ini dipanggil syafaat pada lekas cepat hukuman Tuhan. Lekas cepat apa ni? Dah bicara, barulah ada hukuman dianya. Itu dipanggil syafaat besar. Syafaat kecil ni lepas dia itulah pulaknya. Ini syafaat besar yang hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain tidak ada syafaat tu. Itu syafaat milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi syafaatul kubra, syafaat besar, pertolongan besar fi fazil qada, pada menceraikan hukum. Kemudian barulah ini diberi suratan amalan. Kemudian dihisab, dimizan, kemudian meniti titik yang sirat. Tapi bermulanya bermula di syafaat ni lah. Bermula di syafaat. Pada ni. Atau permulaan. Sebelum tu bicara bab dibangkitkan, dihimpun di masyar. Kalau pergi depan syafaat besar, menerima suratan amalan, membaca suratan amalan, kemudian hisab, mizan. Orang yang mukmin minum haud Nabi SAW. Kalau Nabi SAW mentitir sirat, syurga neraka. Ini kalau ikut susunan. Dimulai dengan syafaat yang besar yang milik Nabi SAW. Dan di antara syafaat yang ianya adalah milik Nabi SAW, syafaat yang hanya milik Nabi, bukan syafaat besar, tapi syafaat ini milik Nabi yang SAW jua, iaitu syafaat dimasukkan ke syurga tanpa hisab. Itu bukan syafaat besar tu, itu syafaat kecil, tapi hanya milik Nabi SAW. Masuk syurga tanpa hisab, itu syafaat Nabi jua. Baru lagi pada syafaat kecil yang lain. Tadilah kalau kata orang mati syahid, anak yang mati belum balik. Kemudian syafaat Nabi ni berpanjangan. Sebab itulah di antara kelebihan orang yang membaca doa selepas azan.
Di antara kelebihan dia akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan syafaat besar tadi, syafaat besar tadi semua orang. Syafaat besar tadi semua orang. Yang nak supaya dibicarakan ni orang kafir. Itu semua orang tu syafaat besar. Hak dapat syafaat Nabi, kelebihan berdoa selepas azan tu syafaat kecil. Tapi kita minta ke Nabi-nya, minta wasilah. Kita minta wasilah. Darajah yang tinggi dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta maqam yang terpuji. Dia kata minta dalam doa tu kan. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Kita minta Allah Taala bagi wasilah. Kemudian kita minta dibangkitkan akan Nabi maqam yang terpuji yang telah kau janjikan. Apa dia maqam terpuji? Inilah yang kita bicara sekarang, syafaat besar. Wasilah tu darjat yang tinggi dalam syurga, kata Nabi sallallahu. Hak minta wasilah ni lah mereka akan dapat syafaat Nabi. Bukan syafaat besar ni. Syafaat besar ni semua orang dapat. Ada saya terdengar kelebihan berdoa selepas azan akan dapat syafaat besar daripada Nabi. Ada. Syafaat ni semua orang dapat. Hak kelebihan doa selepas azan ni kita minta wasilah. Ada minta wasilah. Darajah yang tinggi dalam syurga pada Nabi sallallahu. Minta wasilah ni lah. Apa kelebihan dia? Akan dapat syafaat Nabi SAW. Minta wasilah, kemudian berselawat. Dua tu. Minta wasilah, kemudian berselawat. Dapat syafaat Nabi SAW. Dua. Minta wasilah dan berselawat. Ada ni? Selesai. Ni? Ada. Berselawat. Minta wasilah. Berselawat, minta wasilah akan dapat syafaat. Berselawat dulu. Selepas Bilal menyebut la ilaha illallah, kita pun jawablah la ilaha illallah. Kita bicara dahulu, tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah, disunatkan ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Itu kita bicara dahulu. Dan kita Hidayatus Salikin. Ada ni? Tok Bilal kata la ilaha illallah, kita pun jawab la ilaha illallah. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah, tapi sunat ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Apa yang disunatkan dalam hadisnya? Berselawat, kemudian barulah doa wasilah. Berselawat atas Nabi, barulah doa wasilah. Doa lepas azan itulah doa wasilah kepada Nabi, akan dapat syafaat ni. Tapi banyak sekarang ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lepas tu angkat tangan berdoa. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah, dia tambah. Sunat bersalawat sebelum kita berdoa, ditinggal. Nak panggil apa gini? Hak tak sunat rajin, hak sunat tinggal. Nak panggil apa? Hak orang tak suruh dia buat, hak orang suruh dia tak buat. Budak degi orang panggil tau. Kau budak degi. Hak orang tak suruh tu dia buat kan. Hak orang suruh dia tak peduli. Apa kata? Budak degi kan. Yang ni degi ni. Tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Rajin-rajin dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu yang disuruhnya berselawat. Berselawat. Dia sama kot Tok Bilal. Tok Bilal pun gitu juga. Akhir azan dia la ilaha illallah, selesai. Tak sunat juga ditambah Muhammadur Rasulullah. Dan sunat apa di Tok Bilal ni? Berselawat sekali, baru angkat tangan berdoa. Tok Bilal pun sama juga. Ada Tok Bilal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bunyi di speaker ditambah Muhammadur Rasulullah. Berarti dia pun berdoa.
Ini ceritaan lah, wallahu alam dah. Dikatakan bahawa ada negara di sebelah Timur Tengah tu, ada tempat yang mana Tok Bilal sendiri. Tok Bilal sendiri. Lepas habis azan, dia berselawat ikut speaker, ikut mikrofon tu dia selawat. Dia selawat dahulu dan barulah dia berdoa. Dalam fiqh Islami menyatakan itu bid'ah yang hasanah. Ada tempat negeri yang tu bila Allahu Akbar, la ilaha illallah, dia selawat dulu dengan suara yang jelas lah. Dia selawat dahulu, kemudian barulah dia pun berdoa. Boleh kok gitu? Sebab apa? Tak reti orang ni. Bukan dia Aikim. Dia Aikim kan gitu. Pasal tak dia Aikim? Dia Aikim. Habis je bang, dia baca apa? Ke tak buka dia Aikim? Buka dia klasik. Tu dia klasik lah. Lagu lama. Cuba tengok, cuba pasal dalam dia Aikim tu. Habis je azan, bang, dia terus berdoa. Tak. Selawat dulu. Berselawat, baru berdoa. Bukan salah. Kalau dalam TV, lepas bang tu, terus pada doa. Tau? Kau dalam TV. Ada tak? Bang dalam TV tau. Nak tengok. Ada tak? Bang dalam TV. Kalau isyak tu, dia tak ada bang lah. Isyak tu sebab dia ada berita. Dia cuma tulis di TV tu, masuk waktu isyak. Begitulah. Tapi maghrib, ada bang tau. Lepas bang tu, dia ada doa lah. Doa dia ada. Selawat ada tak? Tak ada tau. Tak tahu tau. Tak tahu. TV, Zuhur dia bang tak? Dalam TV. Asal. Bang tau. Zuhur dan TV bang ke tau. Asal ke. Kalau dia Aikim, dia bang semua. RTM Terengganu dia Terengganu RTM pun bang Zuhur, bang Asal, bang. TV ada tak bang Zuhur dengan bang Asal? Dia TV swasta tak ada bang tau. Lalu TV 1 ada lama kali tau. Dan dia tengok cerita Korea mana ada TV 1. Tapi kalau ada silap lah, kalau dalam TV dia bang dia tak ada selawat, dia hanya ada doa je. Tapi dia Aikim memang, cuba tengok molek. Habis je bang, kalau dia Aikim tu selawat dia panjang. Kemudian barulah radio tu dia baca doa lepas azan. Gitulah kita ni. Berselawat serta doa wasilah kepada Nabi akan dapat syafaat Nabi. Bukan syafaat besar ni, syafaat yang lain. Saya kata, dia kata fadilat orang yang doa lepas azan akan dapat syafaat besar. Dia kata dah. Syafaat besar tu semua orang dapat. Semua dapat macam mana? Semua akan dibicarakan. Akan dapat masuk syurga. Kalau hak dosa banyak ni, orang kafir masuk neraka. Itu semua dapat syafaat besar. Ini hak syafaat kecil milik Nabi SAW. Di antaranya, dimasukkan ke syurga tanpa hisab. Banyak lagi lah syafaat Nabi ni. Pada masa hisab, sama berat. Syafaat Nabi diberatkan sebelah kanan, dimasukkan ke syurga. Berat sebelah kiri, akan dimasukkan ke neraka. Tapi berat sikit je, Nabi bagi syafaat, langsung tak kena neraka, ke syurga. Timbang berat kejahatan. Kalau kejahatan, neraka dia tempoh masa yang lama. Syafaat Nabi SAW diringankan. Diringankan, dipendekkan tempoh neraka. Diringan, dipendek tempoh neraka. Syafaat milik Nabi SAW. Timbang-timbang berat sebelah kanan, akan dapat ke syurga. Tapi syurga lapis bawah. Nabi bagi syafaat dengan bahawa Nabi akan naikkan darjah habis syurga. Yang mana syafaat dapat menaikkan, meninggikan darjah syurga ini
ijma' ulama ianya bukanlah hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya hanyalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi boleh bagi syafaat orang yang dosa dia banyak, memang dia kena masuk neraka dahulu sebelum masuk syurga, Nabi boleh bagi syafaat. Tak masuk neraka, itu terserah kepada syafaat Nabi dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyaklah syafaat Nabi SAW ni. Barulah kena ada syafaat Nabi yang lain, syafaat orang yang soleh, syafaat daripada guru-guru, syafaat daripada ulama-ulama, syafaat daripada orang yang mati syahid. Ada pertolongan di padang mahsyar. Tapi yang paling besarnya adalah syafaat Nabi lah. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita biasa akan sebut, kita mengharapkan syafaat Nabi dan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu kan? Kita mengharapkan syafaat Nabi dan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Syafaat Nabi sebab peringkat dia sepatutnya masuk neraka tapi tak kena neraka. Kurniaan Allah Ta'ala sepatutnya masuk neraka tapi Allah ampuni dosa dia, masuk syurga. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang Allah kehendak. Maka kita pun mengharap keampunan dan kurniaan daripada Allah. Ada ni, dia di padang mahsyar tak ada dah taubat dianya, tapi tanpa taubat dosa sekali dah menyekutukan Allah, Allah Ta'ala boleh mengampuni dosa sekali menyekutukan Allah. Tapi bagi siapa yang Allah kehendak, kita mengharapkan kita termasuk dalam mereka yang Allah kehendak pada azal diampuni. Tapi kita sangat takut tak termasuk kita. Betullah dia dua tu, takut dan harap. Dia takut dan harap. Kalau kita kira syafaat Nabi besar, kurniaan Allah Ta'ala besar, jadi akhirnya akan jadi rasa macam aman dia. Takut kita tak termasuk. Tapi kita sangat-sangat mengharap dua, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keampunan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pokok pangkalnya duduk atas iman. Pokok pangkalnya duduk atas iman. Faham tak ni? Duduk atas iman. Itu pokok pangkal dia. Kalau mati dalam keadaan kufur, aliyazabillah, Nabi sendiri pun tidak dapat bagi syafaat. Mustahil syarak, mustahil akal Allah mengampuni. Orang yang mati dalam kufur, mustahil syarak, mustahil akal Allah mengampuni. Orang yang mati kufur, faham tak ni? Jadi penekanan yang buat iman, pastikan sah iman, akidah yang sebenar dikuatkan pula dengan amal yang soleh. Yang pertama, sah iman, akidah yang betul. Kalau akidah pun salah, itu tak ada bicara lah. Akidah comel, amal soleh, ta'at zahir, ta'at batin lah yang akan menguatkan iman. Sebab apa? Perkiraan akhirat adalah perkiraan berkaitan dengan iman. Waktu penting bicara bab iman tu. Kemudian bicara bab untuk menguatkan iman, untuk memantapkan iman, untuk menebalkan iman. Yang pertama iman tu dulu. Akidah tu comel molek dulu. Barulah bicara bab nak kuat, nak mantap, nak tebal, nak apa. Ni bicarakan macam mana kita nak memastikan akhir zaman ni ujian besar, ujian bab iman akidah. Macam mana kita nak amalan apa kau yang akan menguatkan iman kita? Amalan apa yang akan menguatkan iman kita? Itu yang kedua. Amalan apa yang menguatkan iman? Iman tu sah ke tidak? Akidah tu betul ke tidak? Itu yang pertama. Ni kadang-kadang macam awak ni kan?
Ceramah untuk menguatkan iman, menebarkan iman, untuk mengesahkan iman, bicara bab iman akidah secara santai, kita lalu je. Kita lalu je. Kadang-kadang hebat kata tepat. Kuliah maghrib 2 malam tauhid. Kuliah maghrib 2 malam tauhid. Yang saya sebut melepas kan, tauhid 2 malam, fiqh 3 malam, tasawuf 2 malam. Tauhid 2 malam, fiqh 3 malam, tasawuf 2 malam. Ambil fardu ain belaka, cukup 7 malam. Ada tempat tauhid dia 2 malam sungguh. Tauhid 2 malam sungguh. Ada ni. Fiqh semalaman je rasanya. Tapi tauhid 2 malam. Kata bagus. Kita apa tauhid 2 malam? Dia cerita. Tak jadi ustaz orang muda dia kata, dia baca cara muda dia. Tak sama macam tu lama-lama kita dulu mengajar, dia kata. Ni. Ini orang tua lah, orang tua ada ilmu. Sebab dia pernah belajar dengan orang tua dulu, mengajar sifat 20 apa semua. Lain dia kata, orang muda sekarang ni, walaupun 2 malam tauhid ustaz tak tahulah dia nak cerita apa. Dah tak ada tu kata sifat 20. Sifat 20 pun cara dia lah, bukan cara kita dah belajar. Wallahualam cara mana. Padahal 2 malam dah tauhid. Macam mana tu? 2 malam tauhid. Tapi dia kata orang muda, dia kata. Dia kata, dah sama. Penekanan bab-bab. Yalah. Pertama bab qada qada ke tak ada. Ada waktu tu. Waktu tak ada waktu tu. Tapi 2 malam tauhid. Mana dia kata secara orang muda. Wallahualam lah. Orang tu orang muda ke orang tua dah bicara muda, wallahualam. Tapi dia kata tak ada. Tak seperti hak dia belajar dulu dengan orang tua-tua. Hak dia belajar dah. Tu orang hak pernah belajar. Jadi nak bicara bab kuat iman macam mana? Nak pastikan iman sah akidah betul tu. Ujian besar dah pada masa sekarang. Baru lagi pada apakah amalan yang menguatkan iman. Amalan apa? Dia semayang tunggu-tunggu. Itulah amalan yang paling besar yang menguatkan iman. Amalan kita semua itulah yang akan menguatkan iman. Wajib sunat yang menguatkan iman. Tapi memanglah ada bacaan-bacaan, contohnya macam baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa tu, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis tu. Antara kalimat dia apanya? Mengkejapkan iman. Ni bacaan tu baca lepas sembahyang tu. Mengkejapkan iman. Tapi secara umumnya semua amalan kita tu akan menguatkan iman. Dosa akan melemahkan iman, taubah segera. Tapi iman yang sah, akidah yang betul, kuat iman, mati dalam iman, barulah bicara bab syafaat apa semua ni, nak dapat keampunan Allah, nak dapat kurniaan daripada Allah, syaratnya orang-orang yang beriman. Neraka, dan wajib kita beriman bahawa neraka itu sebenar dan sekarang sudah ada. Neraka sebenar. Dah kita dengar dalam talqin tu kan. An-nar haqqun, an-nar haqqun. Sebenar. Neraka sebenar tu tak ada. Orang beriman neraka itu sebenar, ada sungguh. Syurga tu sebenar, ada sungguh. Tu sahih dah. Dan sekarang sudah ada ditambah. Neraka sebenar dan sekarang sudah ada. Di bawah tu syurga itu sebenar dan sekarang telah ada. Neraka sebenar, sekarang telah ada. Syurga sebenar, sekarang telah ada. Nak cerita apa tu? Nak ceritanya Mu'tazilah, neraka sebenar, syurga sebenar, sekarang belum ada sebab tak pakai lagi. Itu Mu'tazilah neraka sebenar, syurga sebenar. Tolak dua tu kan Mu'tazilah tu kafir teruk. Tapi sekarang belum ada. Sebab apa? Belum guna. Buat saja tak guna, sia-sia. Allah tak buat benda sia-sia. Dan Quran sebut tu, wa'iddat lil kafirin. Neraka telah disediakan. Ada dah sekarang ni. Dia kata kalau ada dah sekarang api neraka, bakar siapa?
Tak ada. Sia-sia gitu. Syurga ada dah. Ada kebun syurga, ada bidadari, macam-macam nikmat syurga. Dah siapa ambil nikmat tau? Tak ada lagi. Sia-sia. Bazir. Allah Ta'ala beri sia. Jadi Mu'tazilah berpegang neraka syurga belum ada. Tu Nabi Adam AS tu. Kan duduk dalam syurga Nabi Adam AS. Bukan syurga jannah. Syurga yang sebenar. Jannah dengan mana? Bustan kebun dia kata. Bukan syurga sungguh. Ni Mu'tazilah. Kan Nabi Adam duduk dalam syurga. Dikeluarkan daripada syurga. Itu bukan syurga tu. Jannah dengan mana? Bustan kebun. Mana syurga tak ada lagi. Bila ada, sampai masa Tuhan nak masukkan ke neraka dan syurga, kun fayakun. Tuhan pun jadikan. Maka jadi baru Tuhan buat. Jadi Mu'tazilah neraka sebenar, syurga sebenar, tapi sekarang belum ada. Kita pegang dah neraka ada, syurga ada dah sekarang ini. Syurga neraka dijadikan dahulu daripada Nabi Adam AS laginya. Bukan telah ada sekarang. Bukan syurga neraka dijadikan dahulu daripada Nabi Adam AS. Syurga neraka sekarang bukan kata sekarang ada, masa sekarang Tuhan buat baru lagi dah. Dijadikan dahulu daripada Adam AS lagi. Oleh syurga neraka dan syurga telah ada. Wallahu a'lam.